Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pensi majlis yang saya kasihi, rakan-rakan saya daripada kementerian, Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair, Ketua Perangkawan, Puan Nazariah, Timbalan Ketua Perangkawan, Datuk Norison, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, sahabat-sahabat rakan-rakan sekalian. Kita majlis yang cukup ringkas, tak ada ucapan panjang, sebab kita tahu sebenarnya memang kita ada masalah dengan gaji. Jadi yang itu saya tak perlu jelaskan dengan panjang lebar lah. Cuma saya ingin ambil kesempatan ucap terima kasih banyak-banyak kepada keseluruhan warga Dawson yang menyahut cabaran yang berat ini sebenarnya kan. Untuk makluman bukan saja yang hadir tetapi kepada yang menonton, rakan media dan rakyat keseluruhannya. Sebelum ini memang kita ada statistik upah, tetapi secara tahunan. Dan statistik upah secara tahunan ini juga adalah berdasarkan survey ataupun sampling. Jadi satunya ialah sampling ini, walaupun memang secara statistiknya diterima pakai di seluruh dunia, tetapi dia mengambil masa yang panjang untuk kita hasilkan survey. Jadi paling cepat saya ingat kita boleh buat setiap tahun. Dalam keadaan yang isu yang paling mendesak dalam ekonomi kita sebenarnya soal agihan pampasan ataupun gaji kepada pekerja-pekerja. Pada masa yang sama, kita sebenarnya ada cukup data pentadbiran dalam sistem negara kita. Di sektor formal, kita mula dengan sektor formal dahulu, dan kita ada lebih kurang 9 juta lebih pekerja kita daripada sekitar 16 juta yang dalam sektor formal. Dan sektor formal ni maksudnya bergaji lah kalau yang tanya kat luar, sebab saya tengok banyak yang dah mula tanya apa beza sektor formal dan sektor tidak formal. Dan itu salah satu daripada kelebihan tugas saya sebagai Menteri Ekonomi, kerana kita boleh terus memperkenalkan konsep-konsep ini yang sebenarnya perlu diambil tahu oleh rakyat dan media. Kita ada sektor formal dengan sektor tidak formal. Kita ada lebih kurang lah 16 juta. 9 juta itu ialah mereka yang bergaji, iaitu di sektor formal. Bila mereka sektor formal, mereka tertakluk kepada peraturan-peraturan kerja. Kena bayar KWSP, kena bayar SOKSO. Mereka yang gaji itu melebihi threshold untuk bayar cukai, kena bayar cukai. Jadi setiap daripada kita yang berada di sektor formal ini sebenarnya ada data-data pentadbiran dalam agensi masing-masing. Dan data ini sebenarnya boleh digunakan untuk kita mendapat gambaran yang tepat dan untuk kita memantau dan mengukur tahap gaji di negara kita ini dengan lebih pantas. Cuma bila kita mula bincangkan ini beberapa bulan yang lalu, saya faham walaupun kita kata ada data itu berjuta-juta, bukannya satu data. Dan dia juga ada di kementerian dan juga di agensi yang berlainan, ada banyak cabaran dari segi untuk mendapatkan kebenaran untuk menggunakan data-data ini. Jadi tempoh yang diberikan kepada DOSM itu adalah tempoh yang mencabar. Itu saya terima. Jadi sebab itu ia permulaan yang baik, dan maksudnya kita berjaya juga keluarkan dan lancarkan pada hari ini. Kerana kalau negara kita nak tumpu kepada soal gaji rakyat, yang kita memang dah tahu masalah itu wujud.
prinsip saya ialah what doesn't get measured doesn't get done. Kalau kita tidak mengukur dan memantau dengan dekat dan dengan tempoh yang pendek, maksudnya kalau boleh ukur dengan bulan lagi bagus. Sebab itu inflasi semua orang tahu sebab dia diukur secara bulanan. Kalau tak bulan pun kita gaji mungkin sukuan itu mencukupi untuk melihat gaji kan. Itu akan memastikan bahawa pemahaman mengenai masalah gaji di negara ini bukan sahaja terhad kepada pembuat dasar di kementerian sahaja. Dia sebenarnya diambil perhatian oleh semua pihak daripada pekerja-pekerja dan juga majikan-majikan dan juga kementerian dan agensi lain yang tidak terlibat pun dengan soal gaji dan pasaran tenaga kerja. Sebab kalau soal pasaran tenaga kerja ni selalunya Kementerian Sumber Manusia dengan Kementerian Ekonomi saja yang ada bertindih, yang kita bekerjasama. Tapi sebenarnya soal gaji, soal pasaran kerja ini sebenarnya melipatkan keseluruhan ekonomi negara. Jadi insya-Allah pembentangan itu akan dibuat oleh Datuk Seri Uzair, Ketua Perangkawan, dan saya memang minta buat hari ini. Sebabnya ialah kerana hari Isnin ialah pembentangan cadangan dasar gaji progresif di peringkat tertinggi, iaitu di peringkat Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini pembentangan bersama Kementerian Ekonomi dengan Kementerian Sumber Manusia. Saya tahu majikan pun tunggu, pekerja pun tunggu. Jadi sebab itu saya ingat ia memberi maklumat latar belakang yang baik mengenai kedudukan tangga gaji di negara kita, yang saya harap akan mengajak semua dalam negara kita ini menerima hakikat bahawa tangga gaji untuk pekerja-pekerja di negara kita, baik di sektor awam dan swasta, sebenarnya adalah rendah. Dan dia bukan saja rendah, dia menjadi makin rendah secara relatif berbanding dengan 20 tahun lepas, 10 tahun yang lepas, apabila diukur di antara produktiviti ni kita tengok dari segi nilai tambah ekonomi. Kalau ekonomi itu nilai dia bertambah, maka maksudnya produktiviti itu paling kurang secara rasmi mengikut kaedah ekonomi dan statistik, dia juga bertambah. Kalau tidak, macam mana ekonomi nak berkembang kalau produktiviti tak bertambah? Produktiviti itu bertambahlah yang menyebabkan sebenarnya ekonomi berkembang. Jadi sepatutnya kadar kenaikan gaji paling kurang sektor formal mestilah melambangkan juga pertambahan ekonomi dan pertambahan produktiviti dalam ekonomi. Tapi seperti yang saya pasti Datuk Seri Uzair akan bentangkan, keadaan itu tidak berlaku. Dan akhir sekali, sasaran untuk menutup jurang gaji ini adalah sasaran utama di dalam ekonomi madani yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Malah cabaran itu besar sebenarnya, sama seperti cabaran yang kami di Kementerian Ekonomi pikul mengenai menoktahkan kemiskinan. Memang pening kepala, bukan benda mudah. Satu lagi cabaran besar di Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia ialah mencapai sasaran nisbah di antara upah pekerja dengan saiz ekonomi, ataupun dipanggil Compensation for Employee CE. Kita pernah berada di nisbah sekitar 34%. Maksudnya bagi setiap RM100 nilai tambah ekonomi yang ada itu, 34 itu kembali kepada pekerja dalam bentuk gaji. Tapi sebenarnya kita telah turun kepada 32%. Dalam keadaan sasaran kita ialah 40%. Jadi dia bukan makin dekat, dia makin melebar sekarang ni. Sebab itu pandangan saya, walaupun pandangan itu tidak popular,
Pandangan saya ialah kalau kerajaan tidak campur tangan dalam soal gaji, maka sasaran itu akan terus jadi sasaran. Dan dari satu tahun ke satu tahun, dia akan makin melebar dan melebar, dan ini akan mewujudkan satu keadaan dalam masyarakat kita yang generasi muda sebenarnya makin marah. We have a very angry younger generation, and it's understandable because they don't get the reward from their contribution to society and the economy as reciprocal as the older generation had in the past. And this is translated into this widening compensation for employees ratio that is going lower and lower. Jadi saya ingat ini persimpangan yang baik, dan persimpangan itu bermula dengan kita memantau dan memahami kedudukan gaji rakyat dengan lebih teratur, dengan lebih berkaedah, yang insya-Allah akan diterbitkan setiap suku tahun bermula sekarang. Suku ini suku pertama, selepas ini suku kedua dan sebagainya, dan saya berharap supaya pelaporan gaji ini setiap suku akan ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, seperti mana juga sekarang ini orang menunggu kadar inflasi tiap-tiap bulan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir, dan beginilah kita dekat DOSM dan Kementerian Ekonomi, kita buat cepat, ringkas, murah dalam bilik ini, supaya yang perlu ditumpukan ialah laporan itu, bukannya majlis. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah minggu depan saya dan juga YB Siva, Menteri Sumber Manusia, kedua-dua kementerian kami akan cuba yang terbaik untuk meyakinkan kerajaan untuk mengambil keputusan campur tangan dalam soal penetapan gaji rakyat, terutamanya dalam sektor formal. Jadi dengan itu, saya sebut ni supaya PM dengar ni untuk minggu depan, dia dengar sebab daripada kita nak bincang masa itu saja, supaya dia dengar saya ulang tiap-tiap hari ni, nak pergi ke mesyuarat minggu depan, supaya kita dapat keputusan itu. Dan dengan keputusan dasar itu, barulah Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Ekonomi dan agensi-agensi yang lain boleh bekerjasama dengan sektor swasta sekali, supaya kita bergerak sederap sebagai satu negara dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah gaji ini. Jadi dengan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini bukan lancarlah, berharap supaya laporan ini akan dapat bawa manfaat yang besar kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Yang Berhormat Menteri untuk terus berada di atas pentas bagi melancarkan gimik perasmian. Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi bin Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, dan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, untuk tampil bersama-sama Yang Berhormat Menteri bagi menyempurnakan gimik perasmian dan terusnya sama-sama menyaksikan tayangan montaj. Bagi merasmikan gimik perasmian pada pagi ini, dijemput Yang Berhormat Menteri untuk meletakkan tapak tangan pada skrin. Dalam kiraan 3, 2, 1.
Buka terkejut lah. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Rafizi Ramli yang telah menyempurnakan gimik pelancaran sebentar tadi. Terusnya jemput Yang Berhormat Menteri dan Yang Berbahagia Datuk Ketua Setiausaha untuk kembali ke tempat duduk. Majlis akan diteruskan dengan pembentangan laporan statistik upah pekerja sektor formal suku tahun pertama 2023 oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih pada saudari Kristina yang sudi mengacarakan majlis pada pagi ini dan ke saudara yang memimpin baca doa. Yang Berhormat Saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, Yang Bahagia Datuk KSU Kementerian, Datuk Nur Azmi ataupun Datuk Tok Mi bin Dirun, Yang Bahagia Datuk Hajah Norison Ramli, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Semua Malaysia, Puan Nazaria Baharudin, Timbalan Ketua Perangkawan rakan-rakan daripada KBSP, daripada Perkeso, seterusnya kepada rakan-rakan media. Jadi saya teruskan kepada pembentangan kita pagi ini, lebih kurang 10 hingga 15 minit. Jadi pada kali ini kita akan menerangkan tentang laporan yang dihasilkan buat pertama kalinya menggunakan data-data pentadbiran seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, dan kita akan lihat sedikit tentang overview tentang kita punya ekonomi dan juga pasaran buruh, dan kita akan terangkan juga tentang statistik yang dihasilkan pada hari ini dan juga ringkasan penuan, memuan dan juga apa yang kita sebarkan dan apakah moving forward yang akan dilakukan selepas ini. Next. Jadi kalau kita lihat dari segi keseluruhan suku tahunan pertama 2023, jadi kedudukan keluaran negara kasar kita bertumbuh pada kadar 5.6% dengan nilai 380.9 bilion pada harga malah. Jadi satu pertumbuhan yang berlatar belakangkan kedudukan yang global tidak menentu, dan kita dapat pertumbuhan yang positif. So kalau kita dapati sektor perkhidmatan bertumbuh 7.3% dan pembuatan 32.2%. Saya amat penting untuk menekankan di sini, bila mana kita melihat corak pertumbuhan ekonomi, kita perlu juga melihat di mana sektor pekerja kita banyak berada. Jadi kita tahu sektor perkhidmatan sumbangannya menghampiri 60%. Dalam masa yang sama juga pekerjaan kita pun contribution pekerjaan kita banyak di sektor perkhidmatan, diikuti di sektor pembuatan, sektor pembinaan, pertanian dan juga sektor mining ataupun perlumbungan. Jadi pada suku tahun pertama, kadar pengangguran negara kita 3.5% dengan jumlah penganggur sebanyak 386,000 dan penduduk bekerja negara kita ada sebanyak 16.06 juta. Jadi paparan yang berikutnya untuk kita memahami struktur pekerja tenaga buruh negara kita. Next please. Jadi kalau kita lihat seperti dipaparkan, kita mempunyai 16.05 juta pekerja, dan berdasarkan apa yang saya nyatakan tadi, daripada yang 15 hingga 64 tahun yang bekerja ada 16.06
daripada 16.65 tadi yang bekerja 16.06 dan menganggur 586.9 ribu, 586.9 ribu, dan kategori bekerja ini majikan 881.7 ribu, pekerja 12.06 juta, bekerja sendiri 2.94 juta, dan pekerja keluarga, kan biasa kita juga ada yang bekerja bersama keluarga yang tak apa gaji lah, dia bagi duit poket dan sebagainya, 487.9 ribu. Dan daripada pekerja ini kita ada 10.38 juta warga negara dan 1.6 juta bukan warga negara. Jadi untuk makluman, berdasarkan penggunaan data pentadbiran yang kita terima sehingga kini, data-data penemuan ini adalah berdasarkan 6.45 juta yang data yang dapat kita proses. Jadi untuk makluman, 10.38 juta itu tadi sebenarnya termasuklah pekerja di sektor awam dan sebagainya lah. Jadi yang kita gunakan data pentadbiran ini terutamanya daripada kumpulan wang simpanan pekerja, daripada Perkeso dan juga LHDN. Jadi terima kasih kepada agensi yang berkaitan, dan pastinya untuk kali ini maklumat tentang penjawat awam tu yang berada di KLPSP adalah yang masih meneruskan caruman yang mungkin baru bekerja, My Step, dan juga yang mungkin tidak memilih untuk berpencen lah. Seterusnya senario statistik yang kita ada setakat ini. Jadi kita telah ada statistik yang berdasarkan survey yang dilaksanakan secara tahunan seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Menteri tadi. Dia menggunakan kaedah persampalan dan menggunakan indikator yang tertentu, dan ianya juga bergantung, maknanya statistik tu berbentuk persampalan. Jadi kita tak tahu betul-betul hingga very specific who they are dan sebagainya. Berbanding menggunakan data granular ni, kita boleh betul-betul go on very detail lah, siapa dia punya entiti dia, berapa lama dia dah berkhidmat dan sebagainya lah. Memang tidak mampu diperolehi maklumat itu menggunakan kaedah survey lah. Jadi untuk ini kita menggunakan data-data daripada Jabatan Pangkat Malaysia, KWSP, Perkeso dan juga SSM dan misi yang kita keluarkan kali ini antaranya melihat profil pekerjaan mengikut jentina, etnik, kumpulan umur, negeri, sektor dan juga taburan upah. Seterusnya penemuan yang ingin disampaikan pada hari ini, jumlah pekerja sektor formal pada bulan Mac adalah sebanyak 6.5 juta, iaitu bertumbuh sebanyak 0.9% kalau kita bandingkan pada bulan Mac 2022. Dan peningkatan inilah antara peningkatan yang agak rendah berbanding dengan bulan-bulan Januari dan Februari pada suku tahun 2023 ini. Median upah pada bulan Mac 2023 meningkat sebanyak 8.3% kepada RM2,600 daripada 2,400 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat dalam suku tahun pertama ini, Januari, Februari dan Mac, terdapat pertumbuhan yang positif, iaitu 8.5, 7.6 dan 8.3 berbandingan tahun sebelumnya. Cuma ingin saya nyatakan pertumbuhan yang berlaku ini juga disumbangkan oleh pelaksanaan gaji minimum lah. Seterusnya di paparan berikut ini kita melihat struktur pekerja formal ini didapati kalau lihat dari segi medium upah lelaki dan perempuan. Jadi medium upah pekerja formal lelaki berada dalam nilai RM109 lebih tinggi lah, iaitu medium upah lelaki sebanyak RM2,624 manakala perempuan RM2,545. Manakala kalau melihat mengikut sektor yang mempunyai medium bulanan upah yang tertinggi di sektor formal ini adalah sektor Pelombongan dan Kuari, iaitu bernilai RM7,500. Itu meningkat tinggi. Dan kalau mengikut etnik kita pun mempunyai maklumat yang lengkap. Tetapi etnik Cina menerima medium upah yang tertinggi lah, iaitu sebanyak RM4,000, diikuti oleh etnik India
RM 2,500, manakala matrik B Putra sebanyak 2,200 dan lain-lain RM 2,000. Manakala kalau kita melihat kohort umur jadi kalau umur ni kita boleh lihat juga mengikut lamanya mungkin bertugas lah yang berumur 44 hingga 44 tahun dan 45 hingga 49 tahun mempunyai median upah bulanan yang tertinggi iaitu pada paras RM 3,500. Manakala kalau kita lihat kepada yang baru bekerja lah yang termuda iaitu bawah 20 tahun menerima sekitar RM 1,500. Manakala dalam data ini juga kita lihat ada yang masih bekerja yang melebihi 65 tahun dengan median upah RM 2,500 lah. Jadi untuk makluman buat masa ini kita belum dapat keluarkan lagi kedudukan upah mengikut kemahiran. Pada penerbitan akan datang kita akan teliti dan proses lagi. Jadi kita buat ini mengikut proksi yang sekarang ni pergi kepada kohort umur lah. Jadi lebih bagusnya nanti kita akan melihat keadaan upah ini mengikut kemahiran, mengikut sektor dan juga tempoh bertugas lah. Seterusnya paparan berikut ini adalah satu perkara yang mungkin teras kepada penemuan yang mungkin boleh mengesahkan dilema yang dihadapi oleh negara kita lah dari segi upah dan gaji, dan kita dapati taburan pekerja formal mengikut kelas gaji pada Mac 2023 menunjukkan sebanyak 10.2% pekerja formal tergolong dalam pekerja formal warga negara yang menerima gaji kurang daripada gaji minimum 1,500. Ini berlaku dan ada kemungkinan juga lah berlaku di mana elemen pekerjaan secara lebih masa yang mungkin tidak dilaporkan oleh setengah-setengah syarikat yang untuk top up kepada sasaran gaji 1,500. Ini akan terus kita teliti dan sumbangan peratus ini dijangka berkurangan secara signifikan pada suku-suku yang akan datang apabila pelaksanaan gaji minimum bagi majikan yang mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 2023. Kesan kenaikan gaji minimum dijangka akan menyumbang kepada peningkatan median upah pekerja bergaji sekaligus meningkatkan kuasa beli pengguna. Ianya juga selaras dengan matlamat pencapaian gaji dan upah pendengar bulanan sebanyak 2,900 menjelang 2025. Sementara itu sekurang-kurangnya lebih 50% pekerja formal bergaji di bawah 3,000. Maknanya skewed di sebelah kiri, dan saya rasa paparan ini self-explanation lah. Kita letakkan juga nilai PJK yang baru kita umumkan pada 2022 dan juga kita juga tahu di pihak institusi bank negara telah pun menerbitkan gaji kehidupan wajar seperti yang dipaparkan kat situlah. So kita boleh interpret secara self-explanation lah berdasarkan paparan ini. Berikutnya median upah mengikut umur, kumpulan umur dan sektor pada bulan Mac. Kita dapati seperti yang kita nyatakan tadi, peluang hubungan dan pegawai yang berumur 40 hingga 40 tahun menerima median upah yang tertinggi RM15,889, manakala median upah bulanan bagi yang berumur 20 tahun adalah sekitar sebanyak RM1,500. Berikutnya dari segi bilangan pekerja formal pada bulan Mac, dia meningkat sebanyak 0.9%, iaitu tambahan sebanyak 55.2,000 kepada 6,450.6,000 orang, dan yang menyumbang kepada peningkatan ini yang terbesarnya adalah sektor perkhidmatan lah. Seterusnya dari segi median upah pekerja warga negara, dia meningkat seperti saya nyatakan tadi 8.1%, dan kita boleh lihat di situlah antara yang menyebabkan peningkatan ini adalah juga mungkin penguasaan kepada gaji minimum yang baru. Seterusnya dari segi portion yang kita lihat daripada data ni, kita boleh lihatlah berapa persen yang mengalami peningkatan upah, berapa yang menurun, berapa yang tidak berubah lah. Kita dapati sebanyak 65.8% pekerja daripada 6 juta lebih tadi mengalami peningkatan. Ada yang menurun 17.4, dan ada juga yang tidak berubah. Jadi kemungkinan yang menurun dia juga ada elemen pergerakan mobiliti pekerja. Jadi kadang-kadang dia mobiliti kepada pekerjaan lain, mungkin dia tak dapat kepada gaji yang sebelum tu lah.
Seterusnya kalau mengikut sektor pelombongan, mengikut sektor seperti yang nyatakan tadi, sektor pelombongan menunjukkan gaji yang tinggi lah, dan kalau kita lihat ketinggiannya berkadaran lebih kurang 2.9 kali ganda daripada median keseluruhan. Dan berikutnya sebanyak 10.2% pekerja formal warga negara berada di bawah gaji minimum, dan kita boleh lihat di situlah angka-angka berbentuk persental. So sebenarnya kita boleh lihatlah perkadaran persental yang ke-10 dengan persental yang ke-90. Kita boleh tengok ketidakserataan dan juga gap. Mungkin inilah yang akan diadres oleh kerajaan, bagaimana jurang ini dapat diteliti supaya over period of time kita punya jurang yang berlaku ini dapat ditanda baik dengan polisi-polisi yang berkesan yang akan dilaksanakan dari masa ke semasa. Mengikut segi corak median upah mengikut negeri, 3 negeri mencatatkan median upah tertinggi, iaitu wilayah Pertuan Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang, dan 3 negeri yang mencatatkan median upah yang rendah adalah Kelantan, Perlis dan Sabah. Dan kalau kita lihat di situ, yang tertinggi di Kuala Lumpur ni masing-masing dalam lingkungan 3,927, RM 2,964 dan RM 267. Kalau di Kelantan dan Perlis masing-masing dalam RM 1,600 dan juga RM 1,782. Dan yang akhirnya kita ada beberapa usaha yang akan dilaksanakan seperti yang kita nyatakan di paparan. Dan kita akan terus membuat integrasi data-data pentadbiran yang memang merupakan golden mine, aset strategik negara. Data sebenarnya ada aset strategik negara, tetapi kita kena gunakan. Ini yang telah dilakukan oleh banyak negara-negara maju di hadapan. Jadi kalau data tu tak diintegrate, data tu jadi tepu lah, dia bersikap localize kepada agensi berkenaan. Dan ini yang rasa diberi penekanan oleh kita lihat oleh Yang Berhormat Menteri, bagaimana menata ini bermanfaat, ia dapat menghasilkan yang perkara yang mungkin kita tak boleh buat sampai bila-bila lah kalau gunakan kaedah sebih. Jadi Yang Berhormat Menteri dan tuan-tuan sekalian, sebenarnya iltizam kerajaan untuk melaksanakan pangkalan data utama sektor awam, pangkalan data utama kerajaan padu ini ada use case yang kita nampak memang is doable dan alhamdulillah kita dapat hasilkan produk permulaan daripada rangka kerja padu yang menyeluruh yang sedang kita usahakan bersama-sama dalam framework pelbagai agensi kerajaan yang ditunjangi oleh Kementerian Ekonomi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Datuk Kek Siu dan juga tuan-tuan rakan-rakan media yang bersama-sama dalam sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin atas